Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada ahli keluarga, para sahabat, golongan tabi'in, tabi'ut tabi'in dan mereka yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah, pada petang ini di negara Yaman dan pada malam ini di negara Malaysia kita dapat sama-sama menyambung kembali pembacaan kitab hikam kita. Dan Ustaz minta maaf di atas dikatakan kesihatanlah yang tidak mengizinkan baru-baru ini untuk membuat live pada hari Rabu baru ini. Dan insya-Allah hari ini, petang ni ataupun malam ini kita dapat bersama. Jadi sepanjang duduk di sini di Yaman ini, sepanjang ada ujian kaki-kaki ini, Ustaz tidak hadir ke kuliah. Duduk di rumah sahaja, membaca kitab, membaca Al-Quran, berzikir. Inilah yang kita isi masa lapang kita. Namun ada satu orang ulama di Yaman ini, beliau ini menawarkan diri untuk hadir ke rumah Ustaz. Jadi beliau ini datang ke sini mengajar Ustaz kerana tidak mahu Ustaz kerugian ataupun ketinggalan. Jadi kita rasa kagum kerana beliau di sini guru datang ke rumah anak murid untuk belajar, untuk mengajar. Jadi alhamdulillah pada petang ini, malam ini di Yaman petang, jadi ingat petang lah. Di malam ini InsyaAllah kita akan sambung balik pembacaan kitab hikam kita. Dan minta maaf saya terputus. Kalau terputus tunggu sekejap mungkin ada line sini slow. Jadi insyaAllah petang ini kita akan sambung pembacaan kitab hikam kita. Kita sambung. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumi fid darain amin. Berkata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari di dalam matan hikamnya, katanya Syekh Ibn Athaillah, kaifa yakunu talabuka allahiku sababan. Minta maaf kalau ada gangguan. Kalau ada gangguan minta maaf. Kalau tu terputus sikit-sikit, harap dapat terus bersama dengan Ustaz. Di Yaman ini mungkin line tak berapa clear sedikit. Berkata Syekh Ibn Athaillah Sakandari, kaifa yakunu talabuka allahiku sababan fi ata'ihi as-sabiq. Maksud untukmu yang baru datang akan sebab pada anugerahnya yang telah dahulu pada azali, iaitu tiada sah sekali-kali kerana mustahil terdahulu yang terkemudian, dan yang terkemudian yang terdahulu kemudian daripada wajibnya. Dan inilah menunjukkan atas menafikan sebab yang tersebut itu. Berkata Syekh Ibn Athaillah ini mengatakan, bagaimana permintaan kamu, yakni doa kamu minta Allah yang baru, yang sekarang ni baru minta, yang semasa kita minta kepada Allah, boleh jadi lepas sembahyang yang sekarang ini, permintaan kamu ini sababat fi ata'i as. Minta maaf slow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kita. Dan minta maaf di atas apa yang berlaku. Dan pada petang lagi malam ini di Malaysia, malam ini kita sambung balik pengajian kita. Dan tak boleh nak topak lagi buat masa ni, ada sebab-sebab yang tertentu. Tak apa, insyaAllah kita sambung balik.
Terima kasih kerana sudi menunggu bersama dengan Ustaz. InsyaAllah kita sama balik. Kaifa yakunu talabuka al-lahiqu sababan fi ata'i sabiq. Ata'i as-sabiq. Betapa ada tuntutanmu yang baru. Bagaimana maknanya ada doa kamu, permintaan kamu yang baru ini menjadi sebab dianugerahkan yang terdahulu pada azali, menjadi sebab Allah Taala menganugerahkan. Jadi di sini kita kena memahami, pengarang kita memberitahu bahawa jangan kamu menganggap bahawa doa yang kamu doa yang kamu lakukan tadi, yang kamu baca doa tadi menjadi sebab terhasilnya sesuatu yang ditentukan oleh Allah. Maksudnya jangan kamu menyangka bahawa dengan sebab doa itulah berlakunya ketetapan Allah. Sedangkan ketetapan Allah Ta'ala itu sudah ditetapkan sebelum lagi kita lahir. Allah Ta'ala sudah menetapkan ajal kita, kelahiran kita. Allah Ta'ala menetapkan ajal kita. Allah Ta'ala menetapkan rezeki kita. Allah Ta'ala menetapkan amalan kita. Bahkan disebut ya'muru bi arba'ati, ditulis dengan 4. Apa dia? Ditetapkan ajal kita, rezeki kita, amal kita. Hatta ditetapkan juga dengan ketentuan kita ahli syurga ataupun ahli neraka. Semuanya sudah ditetapkan. Maka kita disuruh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, namun kita kena faham Allah Ta'ala memerintahkan kita berdoa kepada Allah adalah menyuruh kita agar menyedari bahawa kita adalah seorang hamba. Maka berkaitan dengan perintah Allah kepada manusia berdoa, maknanya memang banyak dalil-dalil yang menyuruh kita berdoa, sama ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Maka ada pun doa yang kita lakukan itu sebenarnya tidak dapat mempengaruhi apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Ta'ala telah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya setiap sesuatu ciptaan sebenarnya duduk di dalam takdir Allah. Kami ciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taridul arham wa ma tazdaz. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Allah mengetahui apa yang terkandung di dalam setiap kandungan rahim ibu. Allah Ta'ala tahu, mengetahui apa yang ada di dalamnya dan juga yang kurang, yang lebih, bagaimana keadaannya, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dalam keadaan macam itu, apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah tetap akan berlaku ketetapannya. Bagaimana dengan hadis la yuradul qada illa bid-du'a. Hadis ini memberitahu kepada kita tidak berubahnya qada kecuali dengan doa. Dengan doa. Jadi perbahasan tentang doa ni, ada satu doa yang Allah Ta'ala tentukan, kemudian diketahui oleh malaikat. Ada satu yang Allah Ta'ala tentukan tidak diketahui oleh malaikat. Maka yang diketahui oleh malaikat itu boleh berubah. Maknanya mengikut pandangan makhluk Allah seperti para malaikat. Para malaikat diketahui oleh Allah dalam satu kisah, banyak kisah. Antara kisahnya menceritakan bahawa Allah memberitahu kepada malaikat ini, satu malaikat mengatakan orang ini akan mati sekian-sekian. Tetapi sampai masanya ternyata orang itu dilanjutkan usianya oleh Allah Ta'ala. Maka atas apakah yang menyebabkan Allah lanjutkan usia dia? Rupa-rupanya disebabkan dia menyambung hubungan silaturahim. Jadi orang yang sambung hubungan silaturahim, Allah Ta'ala beri umur panjang. Jangan suka balah dengan orang.
Jangan suka bermusuhan. Nanti kalau kita suka bermusuhan, umur tak panjang. Tapi walau bagaimanapun, umur ni panjang pendek ni ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun semuanya di dalam ketetapan Allah. Walikulli ummatin ajal, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka bagi setiap umat tu ada tempoh yang telah ditetapkan oleh Allah. Ada umat yang terdahulu umur panjang, ada umat yang umur tak apa panjang. Dah seumpamanya. Minta maaf tak berapa selesa sangat, jadi kadang-kadang kena gerak-gerak. Kerana kaki ini belum lagi sihat betul. Okey, baik. Maka dikatakan bahawa walikulli ummatin ajal, setiap umat itu ada ajalnya. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sahaja sudah sampai ajalnya, maka tidak dilewatkan walau satu saat dan tidak didahulukan walau satu saat. Maka semuanya di dalam ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat, amalan doa itu dilakukan di atas muka dunia. Siapa yang amal, kita. Ketetapan itu dah ditetapkan pada azali. Manalah mungkin yang baharu, yang kita ni nak menetapkan yang azali. Maknanya itu tidak mungkin. Maka sebenarnya apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena menyerahkan kepada Allah. Jangan timbul masalah Allah tidak kabul. Allah kabul tidak kabul. Seandainya apa yang kita minta itu Allah Ta'ala kabulkan, kita bersyukur kepada Allah. Tetapi ingat, kadang-kadang kabul di sisi Allah Ta'ala itu bukan bermakna Allah memberi apa yang kita minta. Tetapi kabul yang dipahami oleh orang yang mengenal Allah, kabul di sisi Allah Ta'ala itu adalah sesuatu yang Allah beri kepada kita, yang membawa kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebagai contoh, kita mohon kepada Allah agar dimurahkan rezeki, agar menjadi orang yang kaya. Tetapi kalau kaya itu, kaya yang Allah kurniakan kepada kita, menyebabkan kita jauh dengan Allah, maka itu tidak dikira benar-benar kabul. Yang kabul itu adalah yang membawa kepada dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuntutan kamu, doa kamu yang baru datang ini akan sebab pada anugerah yang terdahulu, menjadi sebab kamu mendapat anugerah yang telah ditetapkan oleh Allah pada azali, iaitu tidak sah, itu mustahil. Kerana apa? Takkanlah bila kita doa baru Allah tentu. Kita doa, Allah tetapkan kita miskin ni, tiba-tiba kita doa baru Allah Ta'ala tentu. Kena tetap dia kaya sebab dia baru minta. Tidak mungkin begitu. Kerana apa? Kerana Allah tidak bergantung dengan makhluk. Allah tidak berhajat dengan makhluk, ataupun dengan arti kata tidak ada sesuatu yang boleh mempengaruhi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang mengenal Allah memahami, apabila dia berdoa, Allah memberi apa yang dia dapat, maka doa itu menepati kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demikian. Oleh kerana kita tidak mengetahui akan ketetapan Allah, maka disuruh kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mustahil yang terdahulu yang kemudian. Mana boleh yang terdahulu mempengaruhi yang kemudian, dan yang kemudian yang terdahulu ataupun yang kemudian terpengaruhi dengan yang dahulu. Maknanya sedangkan Allah dah tetapkan dahulu, kemudian daripada wajibnya, dan ini menunjukkan atas menafikan sebab yang tersebut itu. Jadi apabila kita berdoa, bukan doa menjadi sebab kita ini ketetapan Allah Ta'ala ini menyebabkan Allah mengikut
kehendak kita. Maka kita kena sedar. Kalau begitu, apa fungsi kita berdoa? Lalu ulama menyatakan bahawa doa yang kita lakukan itu adalah untuk fungsi doa ini, ataupun kita panggil peranan doa ini ada 4. Apa dia? Yang pertama, sebagai tanda kehambaan kepada Allah. Ini menyedari bahawa betapa lemahnya kita. Maka kita ada sifat hamba. Apa sifat hamba? Sifat hamba ni sifat lemah. Sifat hamba ni sifat dhaif. Sifat hamba ni sifat yang terpaksa mengikut perintah. Wajib mengikut perintah Tuhan dia. Maka yang pertama, menandakan kehambaan dengan arti kata menyedari betapa lemahnya kita kepada Allah. Maka tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang kuat, tidak ada yang gagah, tidak ada yang kaya. Yang kuat, yang gagah, yang kaya itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, di antara tanda ataupun fungsi di antara peranan doa tadi, yang pertama sebagai tanda kehambaan, dan yang kedua adalah jalan menyedari akan kebesaran Allah. Berdoa ni untuk kita menyedari kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sekejap alih dulu. Kaki tak berapa sihat Minta maaf ni, ustaz kadang-kadang kuliah ni tak boleh duduk tu. Kaki ni masih lagi berbalut lagi. Okey, baik. Jadi yang kedua, sebagai mengakui kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita tahu kita ini fakir, maka kita berhajat pada orang kaya, contohnya lah. Dan kita tahu ni orang kaya, kita kena berhajat pada dia. Jadi kita pun sedar kenapa kita pergi kat dia, sebab dia kaya. Kenapa kita pergi kepada Allah? Kerana dia maha kaya. Kenapa kita perlu bergantung pada Allah? Sebab kita fakir. Kita fakir, itu hamba kita sifat kita. Maka yang peranan doa itu yang kedua adalah menyedarkan diri kita bahawa Allah Ta'ala itu mempunyai sifat kebesaran. Dialah yang maha kaya, dialah yang maha agung, dialah yang memiliki segala-galanya. Itu jalan yang kedua. Jalan yang ketiga, kita berdoa ini adalah semata-mata kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kamu berdoalah kepada Allah Ta'ala, nescaya aku akan kabulkan, aku akan mustajabkan. Jadi dikatakan bahawa disuruh kita ini berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Ta'ala menetapkan segala-galanya, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita ini agar bergantung dengannya. Maka cara dia macam mana? Ikut perintah Allah. Maka antaranya yang ketiga, sebagai jalan mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, peranan kita berdoa kepada Allah Ta'ala itu adalah jalannya adalah untuk mengikat hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita berdoa, itu bermakna kita ada hubungan dengan Allah. Bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini menunjukkan bahawa kita ini tidak melepaskan diri kita, kecuali kita bergantung kepada Allah Ta'ala. Jadi doa sebagai jalan hubungan dengan Allah, doa sebagai jalan pergantungan hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sehingga Allah Ta'ala marah kepada hamba-hambanya yang tidak berdoa. Kerana sesungguhnya orang yang tidak berdoa ini termasuk di kalangan orang-orang yang sombong dengan Allah. Sesiapa yang tidak berdoa, dia dikira orang yang sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu diperintahkan kita berdoa, dan orang-orang yang mengenal Allah, apabila dia berdoa, dia menyerahkan diri kepada Allah. Dia berdoa. Dia sakit, dia berdoa. Wa iza maritu fa huwa yashfi. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Dia berdoa, mohon kepada Allah
Bahkan para Nabi nak berdakwah, minta dengan Allah, bahkan merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebagai jalan mengikut perintah Allah, dia berdoa. Adapun Allah menetapkan ataupun tidak menetapkan itu diserah kepada Allah. Maka ulama menyatakan lagi, doa ni ada dua bentuk. Bentuk doa ni dua. Satu bentuk yang bentuk dia meminta kepada Allah. Doa yang berbentuk permintaan. Ya Allah, kurniakan aku ini. Ya Allah, kurniakan aku ini. Dan meminta kepada Allah Ta'ala ini, ada yang jenis minta ini untuk dunia, kepentingan dunia. Ada yang kepentingan akhirat. Ada yang kepentingan dunia dan akhirat. Contohnya macam mana? Contohnya kepentingan dunia semata-mata. Dengan arti kata dia mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia ingin mendapat kekayaan, dan kekayaan itu tidak terfikir dia untuk menolong agama Allah. Ini minta untuk dunia. Kadang Allah bagi. Allah bagi, kamu minta apa-apa Allah Taala bagi, sebab Allah Taala itu pemurah. Dan ada juga yang untuk akhirat. Untuk akhirat macam mana? Untuk akhirat seperti dia meminta agar diberi istiqamah dalam amal, agar diberi ikhlas dalam amal, agar diberi takwa di dalam amal. Ini untuk akhirat. Ada juga diminta untuk dunia akhirat. Apa dia? Agar diberi ilmu dan amal. Diberi ilmu dan diberi amal, diberi ikhlas. Maka dengan ilmu di atas dunia ni dia boleh sebarkan, beri manfaat pada orang, dan juga dia untuk buat amal dekat negeri akhirat. Maka bentuk doa yang pertama adalah berbentuk permintaan. Dia minta, bentuk minta. Ya Allah, kurniakan aku begini, kurniakan aku begini. Ini bentuk permintaan. Dan yang kedua berbentuk bukan permintaan, tetapi berbentuk pujian. Dia tidak meminta kepada Allah, tapi dia hanya memuji Allah Ta'ala sahaja. Contoh Nabi Allah Yunus alaihi salam ketika duduk di dalam perut ikan. Lalu dia mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia ada minta tak? Dia tak ada minta. Dia kata, La ilaha illa anta, maha suci engkau ya Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau. Maknanya maha suci engkau. Yang ini dia memuji Allah. Allah Ta'ala suci daripada segala keburukan, segala kekurangan. Suci Allah Ta'ala tadi daripada segala kekurangan. Inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku telah menzalimi diri aku sendiri. Dia tidak meminta, ya Allah keluarkan aku daripada perut ikan. Dia tidak meminta begitu. Tetapi dia meminta, dia memohon, memuji Allah Ta'ala. Ini bentuk doa. Apa bentuk doa? Minta ke puji? Kadang-kadang dimintanya tidak diberi, dipujinya diberi. Kadang-kadang diminta diberi. Diberi, dia minta. Kadang-kadang diminta tidak diberi. Kadang-kadang dipuji tidak diberi. Kadang-kadang begitulah. Itu semua di atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jalla hukmul azali yang dhafa ila al-ilali. Maka kita sambung lagi menyatakan bahawa katanya Syekh Ibn Athaillah lagi, maha besar jalla hukmu, maha besar hukum azali daripada dinisbahkan kepada segala ilah. Dinisbahkan daripada segala ilah, segala sebab. Kerana segala ilah itu muhdis, benda yang baru, benda yang dibaharukan, yang didahulu. Dan hukum azali itu qadim, yang dahulu. Adapun yang kita minta itu baru. Jadi doa itu berlaku di atas muka dunia. Siapa berdoa? Para nabi berdoa, para rasul berdoa, para wali-wali Allah, aulia berdoa, para salihin berdoa, para orang-orang yang melakukan maksiat berdoa. Maknanya semua berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berlaku di atas muka dunia. Kemudian apa yang dia doa itu ditentukan oleh Allah. Ketentuannya bila? Ketentuan dia itu adalah pada azali lagi. Maka hukum azali itu lebih tinggi. Hukum azali itu lebih tinggi. Hukum azali itulah yang berlaku, ketetapan Allah Ta'ala. Adapun yang kita minta-minta itu hukum baharu.
baru lagi kita meminta kepada Allah Ta'ala. Sedangkan apa yang Allah Ta'ala tentukan itu sebelum kita ada lagi. Allah dah tentu dah. Maknanya sekian-sekian hari bulan ustaz tu jatuh contohnya, atau kaki contohnya tu. Bila ditentukan? Ditentukan itu pada azali, bukan pada waktu berlaku. Berlaku hari kami tentu silap. Tidak ada begitu. Kerana apa? Kerana ketetapan Allah Ta'ala itu berlaku pada azali lagi. Berkata Ibnu Syiraj radhiyallahu anhu, barang siapa bertanya aku kepada setengah mereka itu daripada doa, apa wajahnya bagi orang yang ahli taslim, maka katanya kami mendoa akan dia atas dua wajah. Pertama, kerana menghias zahir, menghias zahir kerana ia suatu khidmat, satu jenis khidmat. Dan yang kedua, kerana mengikut pada disuruh oleh Allah Ta'ala. Maka kata Ibnu Syiraj radhiyallahu anhu, bahawa orang tanya pada dia, kalau orang tanya pada aku, dah apa gunamu doa? Apa bergunanya doa? Apa tujuannya berdoa? Aku menjawab dua tujuan berdoa tadi ataupun kegunaan doa tadi adalah kerana menghiaskan anggota zahir aku. Kerana apabila dia berdoa, dia kira anggotanya beribadah, dia menghiaskan anggota zahir dia tadi. Kerana apa? Kerana berdoa ini satu jenis khidmat dengan Allah. Maknanya kerana dikira hamba itu mengiktiraf Allah, mengakui Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua itu adalah kerana mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian katakan lagi, dan telah ditanya Zunnun Misri, Zunnun rahimahullah Ta'ala rahmatullahi alaihi, daripada tauhid. Apa ia? Maka katanya, iaitu bahawa engkau ketahui bahawasanya kudrat Allah Ta'ala itu di dalam segala sesuatu dengan tiada tabiat. Maka ditanya kepada Zunnun Misri, apakah yang dikatakan ketauhidan kepada Allah? Yakni mengesahkan Allah Ta'ala itu. Maka jawab Zunnun Misri itu adalah mengetahui bahawa segala sesuatu di dalam kudrat Allah, mengetahui segala sesuatu di dalam ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah orang yang bertauhid pada Allah. Ini orang yang bertauhid kepada Allah Taala. Jadi di sini apa? Memberitahu bahawa doa itu adalah ibadat hamba kepada Allah. Doa itu adalah ibadat hamba kepada Allah, dan dengan berdoa itu juga menambahkan keyakinan hamba kepada Allah. Maka seorang hamba itu akan menjadi semakin yakin dengan Allah. Bukan kata tak yakin dengan Allah, tapi hatinya semakin kuat, pergantungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebabkan sebab itulah dikatakan bahawa hamba Allah Ta'ala itu digalakkan agar berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dikata kudrat Allah dalam segala sesuatu dengan tiada tabiat, bukan dengan sebab tabiat, bukan kerana dengan sendirinya, tidak. Dengan tabiat dia, bukan. Dan perbuatannya bukan juga bagi segala sesuatu itu, bukan kerana segala perbuatannya. Walaupun kita ini berusaha, walau bagaimana usaha kita pun, sesuatu yang berlaku dalam ketentuan Allah. Kerana apa? Kerana Allah sudah mengatur. Orang yang pandai berniaga menjadi kaya raya. Orang yang pandai mengurus, maka jadi lebih teratur perjalanan hidupnya. Orang yang ada kecerdikan contohnya, maka mudah kehidupan dia, jauh daripada tipu daya. Semuanya itu sebenarnya dalam ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Walau hebat manusia sekali mana pun, sebenarnya tidak ada yang hebat. Yang hebat hanya Allah, dan tidak ada yang berkuasa. Yang berkuasa itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa-apa semuanya di dalam ketentuan Allah Ta'ala. Kita sebagai orang yang beriman tak boleh kita bergantung pada selain daripada Allah. Seperti apa? Seperti gantung dengan usaha kita. Lagi selain itu bergantung dengan kecerdikan kita, ataupun bergantung dengan
keupayaan kita sehingga kita lupa semuanya itu datang daripada Allah. Tidak salah kita bergantung dengan kecerdikan kita, tetapi apabila kita sandarkan itu datang daripada Allah. Dan keingat maknanya, dan sebagai jalan kita bersyukur dengan segala nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tidak mengapa. Bersyukur dengan nikmat akal contohnya. Bersyukur dengan nikmat akal kerana Allah memberi kita kebijaksanaan, kepandaian dapat mengatur dan seumpamanya, menjadikan kita orang yang bersyukur. Itu kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah Ta'ala. Inilah yang dikatakan ketauhidan kepada Allah. Jadi di dalam meminta, ramai orang-orang kadang-kadang apabila dia berdoa kepada Allah, lalu doanya kabul. Jadi bila doa dia kabul, dia menganggap bahawa berlakunya pengkabulan itu adalah disebabkan doanya. Tidak. Maka orang arif billah, orang yang mengenal Allah, dia setiap kali dia berdoa, dia tidak memikirkan tentang apakah dia dapat daripada dia doa tadi. Maka orang arif billah, tiap kali dia berdoa, dia maknanya memahami bahawa itu adalah jalan kehambaan kepada Allah, bukan jalan untuk mendapat pemberian. Orang awam yang maknanya yang tidak dapat memahami, mereka mengatakan, ataupun mereka tak kata, tetapi mereka memahami di dalam hati mereka bahawa sesungguhnya doa ini adalah jalan untuk mendapat pemberian. Ini bagi orang awam kebanyakan. Tapi pahaman ini salah mengikut pandangan ulama-ulama sufi di kalangan para awliya Allah. Para awliya Allah meletakkan bahawa itu satu kesalahan besar apabila berdoa kepada Allah memikirkan pemberian ataupun merasakan jalan untuk mendapat pemberian dengan melalui doa. Maka sebenarnya jalan berdoa itulah jalan ibadah, jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang sebenarnya. Baik. Kemudian sikit lagi ya. Dan dengan tiada satu itu, dengan tiada membelakan dan elah tiada sesuatu itu perbuatannya, dan dengan tiada elah ni sebab bagi perbuatannya. Bukan membela itu membawa kan. Dan tiada di dalam tawajuh petala langit, dan tiada di dalam tawajuh petala bumi yang memerintah lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tiap-tiap barang yang berupa di dalam hatimu, maka Allah Ta'ala bersalahan dengan yang demikian itu. Maka dikatakan bahawa apa-apa yang berlaku di atas ketentuan Allah Ta'ala, apa-apa yang berlaku sebenarnya atas ketentuan Allah Ta'ala berfirman, wallahu khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa ja'alakum azwaja wa ma tahmilu min unsa wa la tadau illa bi'ilmi wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab inna zalika 'ala Allah yasir. Maka sesungguhnya Allah menciptakan kamu daripada tanah, kemudian daripada setitis air, kemudian menjadikan kamu berpasangan laki-laki. Tiada maknanya kemudian pula daripada menjadikan kamu berpasangan. Dan dikatakan bahawa Allah Ta'ala juga menentukan umur kamu, umur pendek, umur panjang semua, dan tiada yang menentukan kecuali semuanya di dalam kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kesimpulannya para ulama menyatakan bahawa berdoa dan berusaha tidak lain hanyalah merupakan ibadah kita kepada Allah, dan menunjukkan bahawa manusia adalah hamba kepada Allah Ta'ala, dan dia adalah Allah. Oleh sebab itu kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala supaya berdoa sebagai jalan
kita ini mengakui kekuasaan Allah Ta'ala, namun segala ketetapannya itu, di dalam berlaku di dalam ketetapan Allah. Segala yang berlaku di dalam ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka usaha, yang tidak berusaha doa, jangan tidak berdoa. Kerana kita tidak tahu ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dikatakan bahawa apabila seseorang itu berdoa, serahkan diri kepada Allah. Seandainya dia berdoa tadi, dia berdoa tadi, maka Allah kurniakan apa dia doa, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kabul Allah Ta'ala dalam doa ini. Macam mana jalannya? Yang pertama, Allah memberi apa yang dia minta, lalu pemberian itu memberi kebaikan. Maknanya Allah beri dia kaya itu menjadi dia dekat dengan Allah. Itu kabul. Yang kedua, Allah tidak memberi apa yang dia minta, tetapi Allah Ta'ala memberi yang lebih baik daripada dia meminta. Yang ketiga, Allah tidak memberi apa yang dia minta, tetapi Allah menjauhkan dia daripada bala. Dia tak minta, tetapi Allah Ta'ala menjauhkan dia daripada bala. Dan yang keempat, antaranya lagi, dia meminta perkara-perkara dunia, tetapi Allah memberi perkara yang berkaitan dengan akhirat, dengan arti kata diberi oleh Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lebih baik yang dia tidak memintanya. Dia tidak meminta. Ini siapa? Ini golongan para awliya Allah ni. Dia banyak memuji Allah daripada meminta, sehingga Allah memberi yang dia tidak meminta pun Allah memberi. Para wali-wali Allah, awliya Allah, dia tidak minta karamah, tetapi Allah memberi karamah kepada mereka. Para wali-wali Allah Ta'ala, dia tidak meminta agar mendapat dunia, tidak meminta menjadi kedudukan yang besar dan seumpamanya, tapi itu pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita. Moga-moga Allah Ta'ala mengurniakan sesuatu yang terbaik untuk kita. Jadi untuk kali ini rasa sekadar ini sajalah yang Ustaz dapat sampaikan. Kerana kita akan masuk kepada matan yang lain pula. Dan insya-Allah kalau diizinkan oleh Allah Ta'ala, kita akan bertemu lagi malam besok insya-Allah. Insya-Allah. Kalau di Malaysia tu malam, maka di Yaman masih lagi siang. Kalau tengok pun cerah lagi. Insya-Allah. Jadi didoakan kepada semua para jemaah agar diberi kefahaman, diberi amal, diberi kebaikan, dan di bulan Rajab ini banyak-banyakkan amal, banyakkan berzikir, banyakkan berselawat, dan mohon kepada Allah agar Allah sampaikan kita kepada bulan Syaban dan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa ballighna Ramadan fi khairin wa lutfin wa afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma rizna ilman nafi'an wa lufna fahman tayyiban. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya ada di kalangan kami yang sakit, Kau sembuhkanlah. Yang sempit rezeki Kau luaskanlah. Jadikan mereka yang mendengar pengajian ini, walaupun yang menyampaikan ini banyak dosanya, namun janganlah terhalang untuk mereka yang mendengar ini mendapat kebaikan di sisimu ya Allah. Dan jangan Kau wafatkan kami kecuali Kau kurniakan taubatan nasuha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Masyaallah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi sekadar ini saja kita sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.